Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الله ببصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, kita sambung kitab Risalah Tauhid, muka surat 32. Rumi tu 32 Rumi. Dua Jawi 22. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh daripada 13 yang wajib ataupun yang daripada 20 adalah al-qudrah. Artinya kuasa. Qudrah ni kuasa, kekuasaan, kuatlah, kuat, kekuatan ataupun kekuasaan. Artinya kuasa. Al-Qudrah artinya kuasa, kudrat Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Masuk kita sifat ma'ani. Kita mula-mula belajar dia panggil sifat nafsiyah, wujud. Kemudian kita masuk sifat salbiah, sifat yang bahasa sungguh, sifat yang bangsa sungguh, sifat yang tak ada. Sifat yang bukan bangsa ada, tapi faham. Sifat salbiah ni faham. Allah itu qidam. Qidam ni tak ada permulaan. Tak ada permulaan tu sungguh. Betul tak ada permulaan. Tapi maksud tak ada permulaan itu qidam. Tapi qidam tu tak ada. Qidam tu bukan jenis ada. Baqa, kekal. Allah itu kekal. Ya, Allah itu kekal. Sungguh Allah itu kekal. Benar Allah itu kekal. Tapi kekal tu tak ada. Kekal tu tak ada. Kekal tu bukan ada diri, tapi jenis faham-faham. Macam mana nak faham? Mudah aja, dah ulang banyak kali. Buah kelapa jatuh. Buah kelapa tu ada. Jenis ada. Buah kelapa tu. Adalah. Sebab boleh tengok, boleh pegang. Kelapa yang berwarna hijau. Tak dengar? Sebentar. Okey?
Ada orang tak dengar ke? Dengar Ustaz. Dengar. Dengar. Clear, jelas. Semua clear. Kok wah seorang tak dengar. Oh, baru dengar balik. Oh. Sebab apa? Kau peganglah apa yang patut. Jadi, qidam, baqa' jenis sungguh ataupun faham-faham. Memang istilah dia ada macam-macam. Sifatnya istilahnya sifat salbiah. Sifat yang menolak yang perkara yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiah ni sifat yang jenis bangsa tak ada, tapi ianya sungguh. Macam-macam boleh kata. Ataupun sifat yang amrun i'tibari, faham-faham, tapi bukan jenis ada. Ataupun nak bagi contoh, kalau buah kelapa tu jatuh, buah kelapa tu ada, hijau buah kelapa tu pun ada. Sebab dapat tengok manakah ada lah. Ada. Buah kelapa tu namanya zat ataupun diri, hijau tu namanya sifat ataupun arad, kita panggil sifat lah. Sebab apa kita panggil sifat? Sebab dia boleh dicerap dengan panca indera, boleh tengok dengan mata. Maka dia tu adalah, jenis ada. Tapi ada tu jenis menumpang. Hijau tu menumpang dekat buah kelapa. Buah kelapa jatuh. Jatuh tu tak ada. Tapi sungguh jatuh. Daripada atas ke bawah. Dan lepas jatuh bergolek-golek. Golek tu tak ada. Tapi sungguh dia tu bergolek. Jadi maknanya sifat wujud qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah adalah sifat yang sungguh. Macam mana bergolek jatuh tadi tu. Iaitu dia jenis tak ada. Dia bukan jenis ada. Kalau jenis ada boleh tengok dengan mata macam hijau. Tapi dia jenis tak ada. Tapi faham tu sungguh dan sungguh. Iaitu sifat salbiah. Iaitu qidam baqa' mukhalafah sampai wahdaniyah. Kenapa nak faham yang itu? Kalau faham tu baru faham qudrah ni apa? Qudrah ni adalah sifat ma'ani. Sifat yang pertama daripada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu macam sifat salbiah tadi je ke? Jenis yang macam yang jenis sungguh tapi bukan jenis ada. Jenis sungguh. Tidak. Sifat ma'ani sifat jenis ada, bukan jenis sungguh. Bukan jenis faham-faham. Tapi memang ada. Kalau kita nak nisbah kepada makhluk, hijau tu lah. Hijau tu lah. Hijau tu ada. Sebab tu boleh tengok. Tapi bergolek, jatuh, pecah. Tak ada. Tak ada. Terbelah. Tak ada. Tak ada tu dengan maksud, sungguh dia terbelah. Sungguh ia pecah. Sungguh ia bergolek. Sungguh ia jatuh. Tapi jatuh tu tak ada. Yang ada buah kelapa daripada atas ke bawah. Kita panggil jatuh. Jatuh tu tak ada. Tapi sungguh. Atau tapi faham. Begitu juga. Qudrah iradah. Qudrah sampai 7 sifat ma'ani. Qudrah ni jenis ada. Iaitu jenis yang boleh dilihat dengan panca indera. Dengan mata. Boleh pegang dengan tangan. Boleh rasa dengan tangan. Boleh tengok dengan mata. Boleh dengar dengan telinga. Itu kalau nisbah manusia lah. Tapi kita nak faham qudrah ni bukan macam qidam baqa' mukhalafah tadi. Sifat salbiah tak sama. Sebab dia kata apa kata ni? Qudrah Tuhan memberi bekas, nanti kita akan bincang nanti. Pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap sesuatu, maka hakikat qudrah ni, sifat qudrah ni, iaitu satu sifat yang qadim lagi azali. Pastilah yang berkaitan dengan Allah semuanya. Qadim. Allah itu qadim dan sifat Allah pastilah qadim. Lagi azali yang secara luasnya azali. Sebenarnya sama je. Kita ambil pendapat yang samalah qadim dengan azali. Yang sabit berdiri. Itulah maksudnya. Yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Apa maksud sabit berdiri? Yang ada lah. Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang ada pada Allah. Bila sebut ada, dia tak sama macam qidam baqa' mukhalafah. Wujud qidam baqa' mukhalafah. Tak sama. Sebab itu bangsa jenis tak ada. Tapi faham, tapi sungguh. Yang ini jenis ada. Dan sungguh. Dah lah ada. Sungguh pula tu. Dah ada. Faham lah tu. Apa dia yang ada? Qudrah. Nak faham lagi macam mana? Nak faham lagi, memang kita tak boleh melihat Allah. Tapi dalam syurga nanti boleh melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri, seronok kerana Tuhannya mereka melihat.
penghuni syurga nanti dapat tengok Allah. Dapat tengok Allah tu macam mana? Wallahu alam, tanpa kaifiat. Jadi dapat melihat diri Allah. Bila dapat melihat Allah, adakah dapat melihat wujud? Tak dapat. Sebab wujud bangsa tak ada. Ataupun kalau itu ikut khilaf di antara ada dengan tak ada. Qidam, tak dapat tengok qidam. Tapi Allah memang qidam. Tapi qidam tu tak dapat tengok kalau dekat syurga nanti. Walaupun Allah dah buka hijab, mata kita Allah naikkan kekuatan, pun tak dapat tengok wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala ila hawadith qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Tak dapat tengok. Tapi memang Allah begitu. Tapi tak dapat tengok. Yang dapat tengok apa? Allah. Dan apa dia dapat tengok? Kudrah. Kudrah dapat tengok? Dapat tengok. Kudrah. Nah, kita jadi pelik. Sebab kita bila kata kudrah, kekuasaan, kekuatan, kita tak dapat tengok kekuatan, nak tengok macam mana? Tengok kekuatan macam mana? Tapi Allah dapat tengok. Macam mana? Wallahu alam. Tapi pastinya laisa kamisli syai'. Apa yang terlintas kat otak, dekat akal semuanya bukan. Apa saja yang terlintas bukan. Tapi dapat melihat, ya dapat melihat kudrah. Dapat melihat Allah ini pun. Maka kita nak faham Allah ini tak ada misal. Dengan maksud tak ada contoh. Okey. Jadi tak boleh nak contoh macam itu, macam ini, tidak macam. Habis lagu mana? Tak ada lagu. Habis macam mana? Tak ada macam. Habis tu memang istilah dia panggil tidak berkaifiat. Sebab Allah tak ada contoh. Maksud tak ada contoh tu kalau kita tengok meja. Meja ada contoh yang lain. Contoh tu maksudnya contoh tu macam nak serupa dengan meja ada. Kalau macam batu straight, itu nak serupa dengan meja. Maksud ada contoh. Maknanya kalau kita tengok apa sahaja yang kita tengok sekeliling kita, semua ada contoh. Maksud ada contoh tu, ada yang sama macam dia atau ada yang nak sama macam dia. Tengok air, ada contoh. Contohnya macam minyak, macam susu. Susu kan macam air, jenis cair. Mana ada contoh. Tapi Allah tidak ada contoh. Bila tidak ada contoh, tak boleh nak cakap. Yang ada contoh yang boleh cakap, dia macam cair, warna. Kan dia boleh cakap sebab ada contoh. Ada misal, istilah dia. Ada misal. Itu kita. Orang ni dia macam binatang juga. Sebab ada contoh. Tapi binatang dia macam ni. Orang ni kepala dia macam ni, tangan dia macam ni. Kalau binatang macam ni, kan ada contoh. Walaupun taklah sama. Kalau sama-samalah. Ataupun kalau tak sama pun dekat-dekat sama. Istilah dia panggil ada contoh. Allah tak ada contoh. Bila Allah tak ada contoh, tak boleh nak cerita. Nak cerita macam mana? Tak ada contoh. Sebab yang kita boleh cerita bila ada contoh. Dia macam, kalau macam cahaya matahari tu, dia terang macam lampu, dia macam cahaya. Kan ada contoh, boleh cerita. Bila tak ada contoh, tak boleh cerita. Maka tak boleh cerita. Malah kata ulama, lepas ramai-ramai dapat melihat Allah kat syurga nanti, lepas pada tu, bila jumpa sama-sama dia, dan ada orang yang Allah tidak anugerahkan untuk melihat dia, maka tak dapat melihat Allah walaupun masuk syurga. Ada? Jadi orang yang tengok Allah ni, Allah yang nampak Allah ni, nak cerita dekat orang yang tak tengok Allah, tak boleh. Tak boleh cerita. Dia tak boleh. Dia terlekat. Macam tak boleh cerita. Sebab kalau boleh cerita je ada contoh. Kalau ada cerita je maknanya sama. Tidak mukhalafah. Tidak bersalahan dengan yang baru. Bila boleh cerita. Jadi tak boleh kata, Allah tu sebenarnya macam. Tak boleh cakap. Jadi macam mana? Jadi gitu. Dia tak boleh cakap. Kalau boleh cakap, maknanya ada contoh. Hebatnya. Sampai tak boleh cakap. Kalau logiknya, bila kita tengok, dinosaur. Dulu tak pernah tengok, sekarang dah tengok. Dinosaur ni, dia besar macam gajah. Kan ada contoh. Gajah kan besar. Kan ada contoh. Walaupun taklah sama. Tapi ada contoh. Kita boleh cerita. Allah tak ada contoh. Sebab Allah hanya satu. Dan Allah hanya tunggal. Dan ianya semata-mata. Maka tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Kita boleh cerita macam-macam yang lain. Buah apple kat syurga lain. Dia macam buah dekat dunia juga. Tapi rasa dia boleh cerita. Walaupun tak rasa lagi. Tapi boleh cerita. Sebab ada contoh. Allah tak ada contoh. Bila tak ada contoh, tak boleh cerita. Jadi bila kata boleh nampak kudrah Allah, tak boleh cerita. Boleh tengok bila Allah bagi tengok, Allah benarkan tengok, Allah angkat hijab, maka semua penghuni syurga yang dianugerahkan dapat melihat Allah. Bila dapat melihat Allah dan dapat melihat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dapat tengok. Kita nak tengok hayah kita, hidup kita. Macam mana nak tengok? Tengok kena badan. Tapi Allah boleh tengok. Hayah, sama, basar,
Kalam. Boleh tengok kalam. Boleh tengok. Macam mana? Wallahu alam. Kena masuk syurga dulu. Cuma, boleh tengok tak wujud Allah? Tak boleh. Maknanya Allah tak wujud ke? Bukan Allah tak wujud. Wujud tu tak boleh tengok. Allah tu ada, wujud lah. Tapi wujud tak dapat tengok. Qidam tu tak ada. Allah tak kidam ke? Allah kidam tapi qidam tak dapat tengok. Allah baqa' kekal. Kekal dapat tengok. Tak dapat tengok kekal. Sebab kekal tu tak ada. Maknanya Allah tak kekal. Allah kekal. Allah baqa' tapi baqa' tu tak dapat tengok. Allah tak sama. Allah mukhalafah tak sama. Mukhalafah tu tak dapat tengok. Qiyamu berdiri sini, qiyamu ta'ala binafsi. Allah berdiri sendiri tapi tak dapat tengok. Bukan tak dapat sebab dia tak ada, nak tengok macam mana? Wahdaniyah. Tak dapat tengok sebab tak ada. Dia jenis faham. Jenis kalau makhluk bergolek, pecah yang itulah. Habislah pecah. Pecahlah cawan. Mana pecah? Itu cawan. Itu serpihan cawan. Mana pecah? Tak ada. Tapi tu pecah. Sungguh ia pecah. Tapi pecah? Tak ada. Habislah bergolek-golek, habislah jatuh, habis jatuh. Mana jatuh? Itu bukan jatuh. Itu daripada satu benda, daripada atas ke bawah. Namanya jatuh. Tapi mana jatuh? Tak ada jatuh. Tapi jatuh ke tak jatuh? Aku tak nampak ke jatuh? Kau tak boleh nampak sebab jatuh tak ada. Macam mana nak nampak? Sekarang ni jatuh ke tak? Jatuh. Sungguh jatuh. Mana jatuh? Tak nampak. Kenapa pula tak nampak? Tak ada. Tak ada pula tadi kata jatuh. Tapi tadi kata ada jatuh. Memanglah jatuh. Tapi jatuh tu tak nampak sebab jatuh tak ada. Sekarang ni jatuh ke tak? Jatuh. Habis tak nampak pun. Nampak? Saya buat cerita je. Tak nampak. Sebab jatuh tu bukan jenis boleh nampak. Dia bukan jenis ada. Dia jenis tak ada. Tak ada pula. Tadi kata jatuh. Bila jatuh ada lah. Memanglah kalau buah kelapa tu ada. Tapi jatuh tu tak ada. Tapi daripada atas ke bawah kita panggil jatuh. Oh, itu istilah yang dipanggil sungguh. Sebenarnya dia tak ada. Okay. Kudrah ada. Sebab nak faham apa? Bila faham yang tadi, salbiah, nak faham kudrah ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang ada. Boleh tengok. Ada, boleh tengok, boleh dengar. Sebab setiap yang ada, setiap yang maujud, sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Istilah dia panggil bangsa ada. Tapi kadang-kadang orang-orang baru ni apa benda main bangsa-bangsa pula. Dia jadi tu. Lepas tu nak guna istilah bangsa tu pun tak banyak sangat saya guna. Sebab bangsa apa? Bangsa macam Melayu, India tu ke? Ke bangsa apa? Payah sikit. Jadi sebab tu kadang-kadang saya sebut perkataan bangsa tu. Sebab orang baru, orang yang mengaji dah 14 kali, dia biasa dengar, tak apa. Orang yang baru apa benda pula bangsa? Ada orang tanya itu, betul ke Allah itu zat? Doktor tanya. Betul ke Allah itu zat? Dia tak pernah belajar, tak pernah dengar kan? Bila kita nak jawab, macam mana? Kalau kata, ya Allah itu satu zat. Nanti kalau dia doktor, dia ingat zat tu zat besi, zat apa macam mana? Dia cakap Allah itu zat ataupun tidak, kena tahu dulu. Apa maksud zat? Zat Arab ke zat Melayu? Kata zat Arab ke zat Melayu? Sebab zat ni bahasa Arab dan zat juga bahasa Melayu. Bahasa ni tahulah, saya cerita terus lah. Bahasa ni memang menjadi masalah, istilah menjadi masalah. Tambah-tambah orang Melayu. Yang ambil bahasa Arab, lepas tu dia letak bahasa makna dia sendiri. Sekarang ni zat tu zat apa? Dia kata zat yang macam dalam darah macam apa? Bukan. Takkan Allah gitu. Sebab saya pun pelik. Dia kata ustaz tu kata Allah itu zat. Dia yang tak faham. Tapi dengan istilah tadi menyebabkan orang salah faham. Jadi zat tu bahasa Arab maksudnya diri. Diri. Macam kita ada diri. Diri kita. Diri kita ni lah diri. Kita ada diri. Jadi zat-zat tu maksudnya diri. Oh, bukan zat-zat besi, zat tu bukan. Jadi ustaz tu betul ke? Betul. Cuma yang dia yang salah faham. Zat. Lepas tu, walaupun perkataan tu perkataan kita kata, alah takkan tak reti. Tapi ada orang memang, dia memang baru-baru. Jadi dia tak reti. Semua juga bangsa ada. Apa bangsa ada? Apa bangsa ada?
Jenis ada. Apa jenis ada? Tapi nak tak nak, istilah tu terpaksa dipakai sebab tak ada dah perkataan lain. Cuma terpaksa bagi contoh-contoh lah. Jadi, sifat qudrah ni, jenis ada. Jadi kita dapat faham, sifat wujud menerangkan hal keadaan adanya zat Allah, adanya diri Allah. Itu sifat wujud. Di khilaf ulama, dia bangsa ada ataupun bangsa tak ada, di tengah-tengah, di antara ada dengan tak ada. Kita panggil sifat nafsiyah. Lepas tu pula, sifat salbiyah, qidam baqa' sampai wahdaniyah, menerangkan hal keadaan wujudnya Allah itu. Maksudnya, wujud Allah wujud. Ya, Allah wujud. Jadi wujud tu menerangkan adanya diri, adanya zat. Okay. Bila dah ada diri, diri ni jenis macam mana? Diri macam mana? Kita ni ada diri. Ni diri kita. Diri macam ni. Diri ni macam mana? Tingginya begini. Besarnya begini. Beratnya begini. Warna kulitnya begini. Gini. Itu dia panggil ciri. Ciri-ciri. Jadi, begitulah maksud salbiah tu. Allah itu ada. Ada Allah tu dia ada cerita. Ada hal keadaan, ada cerita. Ada ciri. Apa cirinya? Ciri Allah adalah adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Itu cerita pasal salbiah. Tolak tidak didahului dengan tiada. Dengan maksud adanya Allah ada dipanggil azali ataupun qadim. Adanya kita sebelum ni tak ada, lepas tu ada. Itu menceritakan tentang kewujudan. Kemudian wujud qidam kekal. Allah tu ada. Allah tu ada apa? Ada diri, ada Allah, ada zat, ada. Adanya Allah itu jenis ada tak binasa. Kita panggil baqa' kekal. Itu ada. Maknanya sifat salbiah ni, kekal ni, baqa' ni, dia bukan jenis ada. Tapi jenis ciri-ciri, jenis menerangkan diri, menerangkan cerita. Boleh nak kata itu. Menceritakan tentang Allah. Gitu. Menceritakan tentang Allah. Hanya sekadar menceritakan. Jadi maksudnya Allah ada tu maksudnya ada diri. Sifat nafsiyah dia panggil. Adanya Allah macam kita ke? Cuba cerita sikit, ada kita ni dulu 100 tahun lepas tak ada. Lepas tu baru je ada ni dalam 40-50 tahun lepas baru je ada. Lepas ada sebab apa? Kena dilahirkan adalah. Tapi sebelum tu tak ada. Oh tu ada kita, cerita ada kita ni, ceritanya 50 tahun lepas tak ada, sekarang ada. Tu cerita kita dari segi ada tu. Allah punya cerita ada sedia ada ataupun sedia kala, ada sedia. Macam-macam boleh kita kata. Ada sedia ada, sedia kala. Ataupun ada yang tidak ada permulaan. Ataupun qidam. Itu cerita Allah tentang adanya. Lepas tu pula adanya kita, cerita kita punya keberadaan kita, cerita kita adalah nanti tak ada, mati. Lepas tu ada balik hidup. Lepas tu kekal selama-lamanya. Itu cerita ada kita. Cerita adanya Allah, ada tak musnah-musnah, tak binasa-binasa. Dia panggil kekal ataupun baqa'. Itu cerita apa? Cerita Allah. Cerita kewujudan Allah itu kekal. Kewujudan kita ni tak kekal, tak ada, betul ada, betul tak ada. Mula tak ada, lepas tu ada, betul tak ada balik, betul ada balik. Lepas ada tu baru kekal. Itu cerita kita. Sebab salbiah ni menceritakan. Tapi dia tu tak jenis tak ada. Lepas tu pula, jenis pula, mukhalafah, tak sama dengan yang baru. Cerita keberadaan Allah itu tak sama dengan baru. Cerita keberadaan Allah tu qiyamu binafsih. Berdiri sendiri. Berdikari. Cerita ada Allah ni wahdaniyah. Iaitu tunggal. Ada Allah ni jenis tunggal. Kita bukan tunggal. Kita ada muka, ada hidung, ada apa. Gabungan semua ni baru jadi satu. Allah tunggal. Dia bukan gabungan-gabungan daripada darah tulang, bukan. Dan kita pula, tunggal kita, ada satu kita ni tak sama dengan satu Allah. Dia panggil wahdaniyah. Cerita, 5 tadi sifat salbiah menceritakan tentang kewujudan Allah. Bila masuk je yang ketujuh, qudrah, dia sifat makni. Sifat yang jenis ada. Jenis ada. Bukan jenis cerita semata-mata. Tapi cerita-cerita juga.
Qudrah ni kekuasaan. Cerita kekuasaan Allah sebegini, begini. Cerita juga tentang kekuasaan. Tapi bukan cerita saja. Dia pula jenis ada. Yang 6 tadi kita bincang, jenis tak ada. Tapi cerita aja ada. Cerita hal keadaannya. Hal keberadaan Allahnya ceritanya begitu. Tapi dalam sifat Qudrah, dia bukan sekadar cerita. Cerita ada juga. Cerita macam mana Allah gitu, gini, kekuatan dan sebagainya. Dan ada. Bila sebab ada, boleh tengok. Yang ketujuh ni boleh tengok nanti kat syurga. Okay. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Dia panggil sifat ma'ani. 7 ni adalah sifat yang wajib kita beriman. Kalau tak beriman dengan sifat ma'ani ni, tak beriman dengan sifat ma'ani, mungkin kafir, mungkin tak kafir lagi, tapi dosa besar. Jika dia beriman dengan sifat maknawiyah. Tu nanti dulu. Sebab walaupun sifat ma'ani ni sifat bangsa ada orang, contohnya Mu'tazilah, dia tidak beriman dengan sifat ma'ani ni. Dia kata Allah berkuasa, tapi Allah berkuasa dengan sifat ma'nawiyah je. Nanti kita bincang bab tu. Ada khilaf dan sebagainya bab tu. Jadi itulah qudrah. Qudrah Tuhan memberi bekas. Qudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Maksud memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan ni maksud dia gini. Apa sahaja yang berlaku perubahan, Allah yang buat. Qudrah Allah yang bersifat qudrah yang buat. Maksudnya Allah yang buat. Mudah-mudahan kata Allah buat. Bila kata Allah buat, automatik lah bila buat tu berkuasa kan. Boleh je kata Allah yang bersifat qudrah yang buat. Boleh je. Tapi panjang pula. Kita pendekkan. Allah yang buat. Allah yang buat. Jadi, apa sahaja perubahan, semua Allah buat. Itu maksud memberi bekas. Bekas-bekas ni perubahan. Bekas-bekas ni perubahan. Jadi Allah memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Allah saja yang bagi bekas. Allah je yang berubah. Apa saja berubah, semua Allah buat. Apa saja. Soalannya, semua kan berubah. Kita berubah, bergerak, sel-sel mati, hidup balik. Kan berubah tu. Daripada satu saat ke satu saat. Janji namanya perubahan, Allah yang buat. Allah apa? Allah yang bersifat qudrah. Allah yang bersifat maha kuasa. Yang buat. Soalannya, semua alam selain pada Allah kan berubah. Hanya Allah je yang tak berubah. Selain daripada Allah, semua berubah. Maknanya selain daripada Allah, semua buat. Semua Allah buat. Semua Allah buat. Apa saja yang berubah. Jadi, kalau tak faham memberi bekas tu apa, kalau tak faham maksud memberi bekas tu apa, boleh faham tak beri bekas. Apa beri bekas? Perubahan. Perubahan. Sekejap lagi kita bagi contoh. Tapi saya nak bagi contoh sekali. Nanti kita ulang balik contoh. Pakai cincin. Kita pakai cincin. Kita gerakkan tangan. Bila kita gerakkan tangan, siapa yang menggerakkan tangan? Tangan. Tangan tu berubah ke tak? Berubah daripada sini ke sini. Kan berubah. Maka Allah. Cincin tu duduk dekat jari. Fahaman Mu'tazilah dia mengatakan, bila kita gerak, tangan tu Allah yang gerak. Iyalah, gerak. Tapi, fahaman bukan Mu'tazilah, ada fahaman yang serong lah juga. Tangan tu Allah yang gerak. Tapi cincin tu, tangan yang menggerakkan cincin. Allah menggerakkan tangan, tangan yang menggerakkan cincin. Hakikatnya Allah lah yang bergerak. Sebab bila gerak tangan, Allah yang menggerakkan tangan. Cincin tu, tangan yang gerakkan. Tapi kalau kita fikir balik, tangan tu Allah gerakkan, cincin tu tangan gerakkan, Allah, tangan Allah gerakkan. Cincin, tangan yang gerakkan. Kira cincin tu, Allah gerakkan jugalah. Tapi tak boleh kata gitu. Sebab bila kata berubah, cincin tu ada kat sini, daripada sini pergi sini kan berubah. Cincin tu kan berubah tempat. Berubah. Janji berubah je.
Setiap yang berlaku perubahan, Allah yang buat. Jadi bila macam tu, Allah gerakkan tangan, cincin pun Allah gerak. Kita mengambil troli, masuk supermarket. Buah barang-barang. Kita tolak. Kita tolak. Kita tolak. Kita tolak troli. Tapi troli yang tolak, yang bawa barang. Dalam tu. Bukan kita bawa, tapi kita tolak troli. Okey, kita kata Allah yang gerakkan kita untuk tolak troli. Barang tu troli yang tolak. Boleh ke kata gitu? Tak boleh. Sebab apa? Barang tu bergerak tak? Barang tu berubah tak? Ya, barang tu berubah. Barang dalam tu. Maka Allah gerakkan troli, Allah gerakkan orang, Allah gerakkan troli, dan Allah gerakkan barang yang dalam tu. Janji berubah aja, semua adalah perbuatan Allah, semua adalah bekas yang Allah buat. Itu maksud memberi bekas. Memberi bekas adalah perubahan. Janji berubah. Okey. Jadi kudrah Tuhan memberi bekas. Kudrah Allah memberi bekas. Kudrah Allah yang berubah-ubah tu. Berubah apa? Pada mengadakan. Daripada tak ada kepada ada. Kan berubah. Tak ada, ada. Kan berubah dah tu. Maka Allah mentiadakan. Dengan maksud ada dah, kemudian jadi tak ada. Mana berubah tak? Berubah. Allah juga. Dia kata tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu ni dobeknya adalah perkara yang mumkinat. Perkara yang harus. Tu dobek dia. Kalau tak faham mumkinat tu apa? Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara yang harus ada, harus tak ada. Perkara yang harus ada, harus tak ada. Ataupun bahasa lain, makhluk. Kainat boleh guna. Mumkinat boleh juga guna. Semua sama maksud. Jadi maknanya, sifat kudrah Allah, sifat yang memberi bekas. Sifat yang mengakibatkan berlakunya perubahan. Berlakunya perubahan. Dan bila berlaku perubahan, macam mana kita boleh tahu? Dapat kesan dengan panca indera. Dapat kesan dengan mata. Dapat difikirkan dengan akal. Maka, secara automatik, apa yang berlaku semuanya adalah Allah yang buat. Sebab Allah hanya Allah yang bagi bekas. Itu yang kita nak pegang. Okay? Mengadakan dan mentiadakan. Tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya, yang saya baca tadi lah, dah baca dah ni. Ialah satu sifat qadim lagi azali. Bila kata sifat Allah, Allah qadim lagi azali. Sifat dia pun samalah, qadim lagi azali. Yang sabit berdiri. Yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang kata ni ada pada Allah. Dengan dia, dengan sifat kudrah tadi, mengadakan tiap-tiap yang ada. Mengadakan tiap-tiap yang ada. Maksud yang ada, maknanya sebelum ada tu tak ada. Jadi bila tak ada, kemudian ada. Kan berubah tu. Daripada tak ada kepada ada. Maka Allah yang buat. Dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Apa yang tak ada tu kan daripada ada kepada tak ada. Maka Allah juga yang buat. Bersetuju dengan iradah. Selari dengan kehendak Allah. Pastilah. Allah nak, Allah buat. Allah tak nak, Allah tak buat. Sebab tu dia kata bersetuju dengan iradah. Berselarilah dengan iradah. Sebab kudrah iradah ni memang tu. Allah nak, Allah buat. Allah tak nak, Allah tak buat. Jadi nak telah iradah. Nak telah iradah. Jadi apa sahaja yang dapat dilihat kesan, dapat dikesan oleh panca indera, dia adalah kesan daripada sifat kudrah Allah. Kesan daripada apa sahaja yang boleh dilihat oleh panca indera. Apa sahaja. Tengok meja. Bila tengok meja ni sebelum ni tak ada, lepas tu ada. Maka telah berlaku perubahan. Meja ni makin keput. Kita je tak perasan. Maka berlaku perubahan dekat meja. Maka meja ini adalah kesan daripada perbuatan Allah. Meja itu adalah kesan daripada bekas yang Allah buat. Bekas yang Allah buat. Janji berubah. Allah yang buat.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kita, apa yang kita buat pun Allah cipta. Cuma kita nisbahkan kata kita je buat. Hakikatnya Allah yang buat, makhluk tak bagi bekas. Makhluk tak buat. Makhluk tak ada bekas. Bila Allah memberi bekas, makhluk tak bagi bekas ataupun kainat tak bagi bekas, maksudnya hanya Allah je buat perubahan. Makhluk tak boleh buat perubahan. Apa sahaja yang namanya berubah, makhluk tak boleh buat. Itu maksud bekas. Jadi, kadang-kadang bekas tu, perubahan tu ada baik, ada jahat. Maka kita akan bincang di bawah nanti. Adapun menyandarkan ta'thir, iaitu memberi bekas lah. Perubahan yang berlaku tu, menyandarkan kepada kudrah itu majazi akli. Majaz akli, isnad majazi saja. Sindiran cakap yang dipaham oleh akal. Cakap mudah-mudah aja. Kata, tengok ni. Sifat kudrah Allah yang buat ni. Kudrah Allah lah ni. Cakap mudah-mudah aja. Meja ni mendadakan bekas kudrah Allah yang buat. Itu cakap mudah-mudah, isnad majazi ataupun majaz akli. Majaz akli aja. Cakap mudah-mudah. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat yang maha suci. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Yang buat tu Allah. Habis kata tadi, kudrah yang buat. Jadi, bila sebut kudrah yang buat, seolah-olah Allah tu lain, kudrah tu lain. Seolah-olah Allah ada kudrah. Macam seolah-olah manusia satu, tapi ada tangan. Tangan tu yang kuat tu. Seolah-olah gitu. Sebab kata kudrah yang buat. Allah ke kudrah? Allah. Tapi sifat kudrah. Kudrah tu yang buat. Kudrah yang buat. Ilmu yang mengetahui. Seolah-olah macam ada asing. Sedangkan dalam kita mengaji wahdaniyah, kita menafikan kam yang 5. Kita menafikan berbilang. Antara berbilang zat, berbilang sifat. Kita nak nafi siap-siap. Habis kata kudrah, seolah-olah Allah ada, lepas tu kudrah tu ada lain. Ada lain. Macam manusia ada tangan. Tu, macam tu pula nampak. Sebab kudrah yang buat. Pergi pukul. Kuat pula tu pukul. Siapa buat? Tangan yang pukul. Memanglah orang tu yang pukul, tapi kita kata tangan yang pukul. Kalau kita kata kudrah yang buat, seolah-olah Allah gitu. Allah ada, lepas tu kudrah lain pula. Jadi bila macam tu, macam mana dengan wahdaniyah? Maka dia kata, memang kita cakap gitu, kudrah yang buat, ilmu yang mengetahui, samak yang mendengar, basar yang melihat, kalam yang bercakap. Cakap mudah-mudah aja, bukan hakikat. Hakikatnya apa? Allah yang buat. Apa maksudnya? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang mempunyai kekuatan, kekuasaan. Allah yang buat. Bukan kudrah buat. Dia kata gitu. Cuma boleh cakap mudah-mudah. Cakap mudah-mudah. Majaz akli. Cakap mudah-mudah, kudrah buat. Kudrah ni fungsinya. Main fungsi-fungsi pula. Itu mudah-mudah cakap. Bukan sebenar-benar. Bukan benar gitu. Bila cakap gitu seolah-olah tak ternafilah tak ternafilah kam yang 5 tu. Maka rosaklah sifat wahdaniyah Allah. Sebab ada pula Allah ada, kudrah ada asing. Maka Allah tidak tunggal lagi lah. Jadi maksudnya dia kata kena jadi siapa yang berkuasa? Allah yang bersifat kudrah. Jadi siapa yang buat? Allah yang buat. Tapi mudah-mudah nak faham kata kudrah yang buat. Okey. Majaz akli. Kerana memberi bekas pada hakikat itu zat yang maha suci, Allah lah yang buat. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Bukan kudrah buat, Allah yang buat. Habis tu kudrah, Allah yang bersifat dengan kudrah. Dia macam dia sebenarnya kalau kita faham-faham memang okey je cakap gitu. Macam aku yang buat. Macam ni, siapa yang angkat ni? Siapa angkat meja ni? Aku yang angkat. Aku. Betul juga. Kalau kata tangan ni lah yang angkat, boleh juga. Kalau kita tangan ni yang angkat, tangan ni lah yang angkat, boleh juga. Sebab tangan ni akulah. Sebab kita makhluk, kita manusia, kita tak wahdaniyah. Kita bolehlah kata, tangan aku yang angkat ni. Ni, tangan ni yang angkat. Tangan aku yang kuat ini yang mengangkat. Ataupun boleh cakap, aku yang angkat. Boleh juga. Tapi kalau nisbah pada Allah, kalau kata begitu, hilanglah wahdaniyah, rosaklah wahdaniyah. Habis kena. Jadi kena kata, Allah yang buat.
Allah yang buat. Allah tu dia hebatlah, hebatnya kuat, Allah kuat. Dia gitu, Allah kuat. Ataupun Allah yang bersifat dengan kuat, Allah yang bersifat dengan kuasa. Allah yang buat. Tapi Allah yang buat selesai. Tapi kalau kata kudrah yang buat, seumpama kalau macam makhluk kata tangan yang buat. Jadi sebab tu dia kata tak boleh kata gitu. Cuma kalau cakap mudah-mudah untuk faham boleh. Tapi tak boleh pegang gitu. Dia kata apa? Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin, ulama yang hak, ulama yang benar, ulama tauhid lah, ulama akidah. Dia kata gitu. Tetapi pada orang awam berkata kudrah yang memperbuat, dia kata kudrah yang buat. Atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrah Allah. Tengok, kau tengok tu, ini semua kudrah Allah. Ini semua kekuasaan Allah. Kudrah kau tukar kekuasaan Allah. Ini semua kekuatan Allah lah ni. Tengok kau, tengok. Ini semua adalah kekuatan Allah. Dia kata gitu. Maka yang demikian itu haram. Haram, tak boleh kata gitu. Dan kata separuh ulama makruh. Tak boleh kata gitu. Cakap mudah-mudah tu tak boleh untuk belajar. Ni tak apa lagi. Tapi tak boleh kata gitu. Kudrah yang buat ni. Tengok ni. Ni kudrah Allah lah ni. Dia kata, tengok tu. Itu kudrah Allah tu. Ataupun kekuatan Allah, kekuasaan Allah lah tu. Tak boleh kata gitu. Ada kata makruh, ada kata haram. Habis kata apa? Allah lah yang buat. Kalau kata kekuasaan Allah tu boleh. Tapi kalau kata kuasa Allah, lain. Kekuasaan lain. Kuasa lain. Kekuasaan tu, dia tak ada. Dia bukan jenis ada. Kekuasaan. Kekuasaan ni, dia bukan jenis ada. Maksudnya kau tengok kan, hebatnya, kuasanya. Mana kuasa? Tak boleh tengok. Tak ada. Apa kekuasaan? Kekuasaan tak boleh tengok. Kekuasaan Allah, inilah kekuasaan Allah yang buat alam ini. Allah. Mana kekuasaan tu? Tak ada. Dia jenis tak ada juga. Jenis macam tadi. Jenis sungguh. Jenis tak ada. Itu kekuasaan. Yang dia kata tak boleh cakap ni kuasa. Ini kuasa Allah. Tengok kuasa Allah. Tu tak boleh cakap gitu. Haram dan ataupun makruh ataupun haram. Tengok ni. Kuasa Allah ni. Kuasa Allah. Tak boleh. Kalau kekuasaan boleh. Kekuasaan tu dia bukan bangsa adalah. Kekuasaan tu faham. Tapi kalau kuasa, beza. Sebab kuasa bangsa ada, jenis ada. Kekuasaan jenis tak ada, tapi faham. Tu beza tu. Dia mungkin agak dalam jugalah kot bab ni. Jadi, dia kata pandang olehmu perbuatan kudrah Tuhan. Tengok engkau, tengok ni. Kuasa Allah. Tak boleh kata gitu. Tengok ini, kekuasaan Allah. Boleh. Betul okay? Maka yang demikian itu haram dan kata separuh ulama makruh. Selama ia tidak berintiqad kudrah yang memberi bekas dengan sendirinya. Selagi dia tak pegang, Allah ada kudrah. Tapi yang beri bekas tu kudrah tu lah. Cakap mudah-mudah orang awam, kudrah yang memberi bekas boleh. Tapi tak boleh pegang gitu. Kena pegang Allah lah yang bagi bekas. Bukan kudrah. Habis tu, Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang bersifat dengan kuasa. Dia agak detail lah benda ni. Okay. Jadi, selama tidak berintiqad yang memberi bekas dengan sendirinya. Dengan maksud, kudrah tu yang bagi bekas. Sedangkan Allah yang bagi bekas. Cuma nak mudah-mudah cakap, kudrah ni satu sifat yang memberi bekas. Itu mudah-mudah cakap saja. Siapa yang beri bekas? Kudrah. Kudrah bukan Allah. Allah, tapi Allah, kuasa Allah. Kuasa Allah yang bagi bekas. Kudrah Allah bagi bekas. Mudah-mudah cakap makruh ataupun haram selagi mana dia tidak berintiqad bahawanya kudrah yang bagi bekas. Dia intiqad Allah bagi bekas tapi mudah-mudah cakap. Tu tak boleh. Adapun ia mengintiqadkan kudrah yang memberi bekas dengan sendiri, niscaya jadi kafir. Allah yang maha berkuasa yang memiliki sifat kudrah. Bolehlah, betul lah tu. Boleh cakap gitu. Cuma bagi kita cakap bila Allah berkuasa, kita kata Allah berkuasa.
kekuasaan Allah boleh. Kekuasaan Allah boleh. Tapi kuasa Allah yang buat. Kuasa Allah yang melakukan. Kuasa Allah yang bagi bekas. Tak boleh kata gitu, dia kata. Tapi macam mana pun, awal-awal dia kata dah, majas akli. Mudah-mudah cakap je tu dari segi nak belajar. Tapi kalau boleh, elakkan bercakap. Kuasa Allah ni, kuasa Allah ni. Ni kuasa Allah, ni kuasa Allah, ni kuasa Allah. Kena kata, ini kekuasaan Allah. Sebab bila kata ini kuasa Allah, seolah-olah ada yang lain. Allah, lepas tu kuasa Allah. Ada satu lagi. Hilang wahdaniyah, rosak wahdaniyah. Tapi tak pernah pun kita masuk gitu. Bila kita kata kuasa Allah, maksud kita Allah yang maha berkuasa lah. Ya, macam perbezaan Allah sayang dengan Allah maha penyayang. Ya, betul. Allah sayang dengan Allah maha penyayang. Ya, betul. Betul, betul, betul. Sebab tu yang kita dah bincang sebelum ni, sayang, kasih apa semua tu lah. Sebagian ulama' kata makruh, sebagian ulama' kata haram bila kata Allah sayang. Sebab dia memberi waham. Dia memberi salah faham. Kalau Allah penyayang, penyayang ni jenis tak ada. Mana penyayang? Kau tengok tu, seorang ibu yang penyayang. Mana? Mana ibu penyayang? Mana? Dia jaga anak dia. Mana jaga? Mana? Ibu yang penyayang, mana penyayang? Dia buai anak dia, dia dodoi anak dia, dia habis banyak duit untuk anak dia. Yelah, itulah penyayang. Tapi mana penyayang tu? Mana? Tak ada pun. Tapi sungguh dia penyayang. Perbuatan semua itu adalah penyayang. Tapi penyayang tu tak ada. Tapi kalau kata sayang, dia ada macam ada yang lain. Dia menimbulkan waham. Penyayang lain. Dia sifat makni dengan sifat maknawi lah sebenarnya ni, cerita ni. Jadi, sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata haram. Kerana menimbulkan waham. Menimbulkan sesuatu. Macam Allah itu tidak wahdaniyah. Adapun kudrah yang memberi bekas dengan sendiri, maka jadi kafir. Dah kata Allah, kudrah Allah yang bagi bekas, kafir juga. Loh. Bukan kata, kalau kata makhluk, kudrah makhluk, kekuatan makhluk bagi bekas, lagilah. Ni kata kudrah Allah yang bagi bekas. Kudrah Allah bagi bekas. Kafir. Sebab seumpama Allah, patut dia ada kudrah. Orang, patut ada tangan. Seumpama gitu. Walaupun kita kata kudrah tu Allah punya, maka menafikan wahdaniyah. Menafikan wahdaniyah. Sebab tu tak boleh kata gitu. Habis kena kata gini. Maka yang sebenarnya, nak kena cakap gini, ialah Tuhan yang bersifat kudrah. Tuhan yang bersifat dengan kuasa. Kalau kita Melayu, memang kita faham siap-siap dah. Bila kata kuasa Tuhan, maksudnya Tuhan yang bersifat kuasa itulah. Itulah orang Melayu cakap. Dia memang, dia hazaf banyak perkara, banyak benda yang dibuang. Maksudnya begitulah. Jadi kat situ selamatlah kita. Kita tak kata Allah ada kudrah-kudrah tu asing dengan Allah. Tidak. Kita bila kata-kata kudrah Allah, kita tak bermaksud begitu. Sebab kita faham maksud Allah yang bersifat dengan kudrah lah. Cuma bila masuk bab tauhid, dia detailkan. Yang nak kena cakap, Allah yang bersifat dengan kuasa ataupun kekuasaan Allah. Yeah. Allah bersifat dengan kudrah, dengan kuasa, mempunyai kebesaran dan perintahan yang meliputi. Ini sahaja nak puji Allah ni. Dan sekalian makhluk di dalam genggamannya yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tiada dapat dikirakan. Allah adalah Tuhan yang bersifat dengan kuasa. Allah Tuhan yang bersifat dengan berkuasa. Boleh juga. Tapi kuasa yang tepatnya. Boleh je. Jadi, dengan kekuasaan Allah tadi, Allah mempunyai kebesaran, keunggulan, perintahan. Dengan kekuasaan Allah tadi, memerintah yang meliputi. Apa memerintah meliputi? Semua Allah perintah. Macam itulah. Meliputi ni semua. Tak terkecuali walau satu. Dan sekalian makhluk, bila sebut makhluk, masih Allah, selain pada Allah. Semua Allah yang buat. Dan semua Allah yang gerakkan. Semua Allah yang bagi bekas. Di dalam genggamannya, dalam pemeliharaannya, dalam kontrolnya. Okay? Yang bersendiri. Tak ada syarik. La syarikalak. Tak ada syirik. Maksudnya bersendiri-sendiri. Mengadakan apa yang Allah nak ada, iradah Allah nak adakan, Allah adakan.
apa-apa kehendaknya yang tiada dapat dikirakan banyak mananya. Tak salah kan kalau kita cakap dengan kuasa Allah hujan berhenti. Itu yang kata makruh tadi tu. Ataupun haram. Itu kata makruh dengan haram tadi. Dengan kuasa Allah hujan berhenti. Tukar je dengan kudrah Allah hujan berhenti. Itu yang dia kata tu, bacalah kat atas tu. Demikian yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin, tetapi pada orang awam berkata kudrah yang memperbuat. Iyalah kudrah yang buat, atau kudrah tu kuasa. Kudrah Allah yang buat, kuasa Allah yang buat hujan. Buat hujan berhenti, buat hujan turun. Okey? Atau katanya pandang olehmu perbuatan Allah biar, maka demikian itu haram, dan kata separuh ulama makruh kan? Tu yang tak boleh cakap. Cuma time belajar dia agak luas sikit, boleh cakap untuk faham. Itu yang kata tak salah. Okey, kalau siapa ni kata tak salah kan, tak apalah, kita boleh kata tak salah. Sebab apa tak salah? Sebab kata makruh. Makruh tak salah lah. Haram baru salah. Jadi kalau kata tak salah, tak salah. Tapi jangan lupa makruh. Itulah perkataan yang kita dah bincang panjang lebar sebelum ni. Ingat tak? Yang Allah sayang, Allah kasih. Apa lagi ya? Allah sayang, Allah kasih tu. Allah marah. Allah tak suka. Apa lagi? Semua tu memang boleh cakap. Tapi makruh. Bila makruh tu kan boleh. Sebab apa? Sebab ada ulama kata haram. Kenapa haram? Allah sayang. Akan kita bincang sebelum ni lah. Nanti kan panjang pula cerita pasal emosi. Sayang kan emosi. Allah marah. Marah kan emosi. Sedangkan maksud Allah sayang, Allah redha. Maksud Allah redha, Allah nak. Allah nak. Nak jadikan dia begitu. Itu maksud Allah sayang. Itu maksud Allah apa maksud Allah murka, Allah marah. Allah marah maksudnya Allah nak. Bila Allah marah dan Allah hukum kan, Allah nak hukum. Itu maksud marah. Tapi kalau kita sebut, kan dia boleh menjadi waham, kan boleh menjadi masalah. Bukan boleh menjadi masalah, dah jadi masalah pun. Allah sayang, Allah kasih, Allah... Cuba tanyalah siapa-siapa yang tak mengaji. Apa maksud Allah sayang? Apa maksud Allah marah? Apa maksud Allah tak suka? Apa maksud? Apa maksud Allah suruh? Mungkin Allah suruh tu dia boleh jawab lagi, sebab Allah suruh tu. Apa maksud Allah mengasihani, kasihan? Mesti dia akan jawab yang salah lah. Dia bukan kata sebab Allah nak. Allah kasih, lepas Allah kasih, dengan maksud Allah bagi syurga, bagi pahala, bagi syurga. Jadi maksud Allah maksud Allah kasih, Allah sayang tu maksud Allah nak bagi syurga. Ada orang kata gitu. Sebab apa orang tak pernah terfikir, ataupun orang tak pernah cakap begitu. Dia kata Allah sayang, dia jadi macam entah macam mana Allah sayang tak tahu lah. Sebab itulah ulama kata haram. Dan ada ulama kata boleh tapi makruh. Sebab makruh tu jadi macam ni. Berpuluh tahun duk main Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Allah marah, Allah marah, Allah marah. Allah tak suka, Allah tak suka, Allah tak suka. Allah suka, Allah tak suka. Allah suka, Allah tak suka. Mula-mula okey. Akidah mantap. Anak cucu cicit jahanam. Sebab tu jadi makruh, jadi haram. Tu lah. Kata kuasa Allah yang buat hujan ni berhenti. Memang kita faham kita Allah yang berkuasa. Tapi bila kata kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah, nanti kita okey sebab kita belajar. Mungkin generasi akan datang, dia kata Allah satu, kuasa tu lain pula. Sebab dia kata kalau apa? Cerita Dragon Ball tu dia tu ada. Lepas tu bola tu berkuasa. Kalau kata Allah, kuasa Allah, nanti dia terbayang macam mana? Allah, lepas tu macam ada buat macam tu. Kuasa tu lain. Macam mana? Takut dia faham gitu. Dia faham kita buat spek mata. Spek mata tu ada power, ada kuasa. Bila kata macam tu maknanya bimbang, dia faham macam kalau Allah tu berkuasa. Bukan. Kalau kata kuasa Allah, dia faham macam spek mata tu power. Tapi kita faham maksud kuasa Allah, maksud Allah yang berkuasa. Tapi orang tak tahu, orang lain. Jadi sebab tu jadi makruh, jadi haram.
Tapi kalau berpegang, berpegang bahawasanya kudrah Allah. Allah kudrah tu berasingan. Bukan Allah yang berkuasa, bersifat kuasa, bukan. Allah lain, kuasa Allah lain. Dan yang buat ni semua kuasa Allah lah ni. Kafir. Jadi niscaya jadi kafir. Bahaya. Ya ustaz, budak-budak faham kuasa tu yang macam kuasa dalam cerita Dragon Ball tu. Betul lah, itulah. Betul saya kata tu. Saya bukan buat lawak ke apa, bukan. Macam Thundercat. Kan, Thundercat. Kan dia ada pedang dia kan. Saya tahu kartun lama-lama dulu masa kecil-kecil je dah tengok. Thundercat. Kan, dia keluar. Kan. Jadi jadi dia orang tu tak kuasa. Orang tu biasa je. Tak, bukan orang, kucing apa benda lah, lupa dah cerita. Yang berkuasa tu pedang tu. Tapi pedang tu dia punya. Jadi dia kuasa juga sebab dia ada pedang. Bila dia berkuasa kerana dia ada pedang. Pedang tu pula boleh tu dia hebat. Kalau dia faham gitu, dia boleh kata Allah, kuasa Allah. Takut dia faham kuasa Allah tu macam tu. Allah satu cerita lain, kuasa tu macam pedang tu cerita lain. Bila cerita macam tu, kafir. Sebab itulah. Budak-budak, sebab tu kita okey kalau kita faham. Generasi akan datang. Belajarlah dari kesilapan orang yang selalu duk cakap Allah sayang, Allah sayang, Allah kasih, Allah kasih, Allah benci, Allah benci, Allah suka, Allah tak suka. Menyebabkan kita, bukan anak cucu kita ni, kita sendiri salah faham maksud Allah suka, kita sendiri salah faham maksud Allah marah, Allah murka, kita salah faham semua tentang ayat-ayat tadi. Kita salah faham. Kerana tok nenek kita mungkin guna ayat tu. Kalau gunalah, saya tak tahulah, bukan tok nenek jauh sangat. Ayah-ayah guna. Tak, kalau bukan ayah-ayah guna pun, asatizah, ustaz-ustaz duk guna ayat tu. Tak apa, boleh pakai kan. Majas akli, boleh pakai je. Tak apa, pakai je. Kesannya tengok kesan kita. Kesan kita. Tak apa, sabar. Walaupun kita jahat, Allah sayang. Jangan. Allah maha penyayang. Kata gitu. Jangan kata Allah sayang. Walaupun makruh, tapi dangerous. Kalau cakap Allah marah, budak-budak faham macam mak-mak marah. Dia terbayang mak dia marah. Betul. Dan dia bawa sampai besar sebab lepas habis sekolah rendah, sekolah menengah. Habis sekolah menengah tak belajar lagi lepas tu. Sambung universiti. Habis universiti terus kerja, busy. Tak datang surah masjid. Tak belajar. Sampai ketua lah fikir gitu. Macam mak ayah marah. Mula-mula tak marah. Bila mak ayah dia kata buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Dia tak dengar. Dia tak ikut. Maka mak ayah dia marah. Bila kata Allah marah, dia akan kata Allah suruh buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu Allah tengok. Aku nak tengok. Aku dah suruh yang ni boleh, ni tak boleh. Tiba-tiba kita ni sebagai hamba, kita buat juga yang Allah larang. Allah larang kita buat juga. Maka Allah marah macam mak kita. Sudah. Ini bukan umur 6 tahun. Umur 60 tahun pun fikir macam ni. Kenapa? Kerana salah. Boleh kata salah lah. Tapi tak boleh kata salah berdosa tu. Maksudnya, kesilapan orang yang terdahulu sikit, mak ayah, ataupun kesilapan para asatizah yang bermudah-mudah guna istilah majas akli tadi, isnad majazi itu bermudah-mudah tanpa penerangan. Maka orang faham gitu. Cerita pula dekat orang yang tak pernah mengaji. Kalau cerita dalam kuliah okey lagi. Sekolah masjid, ini cerita tempat entah mana-mana punya orang yang tak pernah mengaji. Cerita pula macam tu. Dia faham, salah faham. Marah tu seumpama sifat makhluk tu yang bersalahan dengan sifat. Ya, betul. Sayang makhluk. Ya, sifat makhluk. Sifat emosi dia panggil. Emosi yang terlahir daripada sekeliling berlaku sesuatu, maka terhasillah sayang. Maka kalau dia faham Allah gitu, rosak sifat ilmu Allah, rosak sifat iradah Allah, rosak sifat kudrah Allah. Semua rosak sifat-sifat kesempurnaan. Bila faham gitu, faham macam tu, sayang marah tadi tu. Habis tu nak faham apa Allah sayang. Kita bila Allah sayang, jadi apa? Allah sayang boleh pakai lagi, tapi jadi apa? Bila Allah sayang, maka jadi syurga lah. Last sekali pahala, last sekali syurga. Last sekali rezeki dapat, apa-apalah. Itulah Allah sayang kan. Jadi Allah sayang tu tak apalah. Kesan daripada Allah sayang, rezeki murah, syurga. Jadi, kalau maksud bila kata Allah sayang, kita nak faham apa? Faham Allah nak. Kehendak Allah. Tu je Allah nak.
Jadi kalau katalah Allah tu marah, boleh je nak pakai Allah marah. Tapi maksud Allah marah tu apa? Kesan daripada marah tu maksudnya, sebenarnya kesan pun tak boleh cakap sebenarnya. Sebab Allah terkesan. Tapi nak faham-faham aja ni. Jadi marah dengan maksud marah, bila marah neraka, bila marah hidup tak aman dan sebagainya. Okey. Jadi kalau bila sebut Allah marah nak faham apa? Allah nak bagi neraka. Allah nak huru-harakan hidup dia. Memang Allah nak. Itu je. Semuanya kehendak iradah. Dengan iradah ni, banyak majas akli, isnad majazi yang keluar. Antaranya sayang apa semuanya. Itu lah. Itu. Sebab itulah, kita terang panjang lebar benda ni, ingat tak gitu? Dua kali pertemuan terang benda ni je. Siapa yang tak tengok, kena kita tengok rakaman dekat YouTube. Takkan nak ulang balik. 2 kali kita ulas panjang lebar tentang tadi ni, tentang hukum ni, iaitu tapi hukumnya makruh ataupun haram. Kalau ada ustaz kata bukti Allah sayang kepada kita, dia beri ujian pada kita tu mana? Samalah, hukumnya makruh, hukumnya haram. Kita ambil makruh lah. Bila makruh bolehlah makruh kan. Tapi terangkanlah. Tak terang, habis macam tu je. Sekarang ni ustaz ni faham tak? Aku faham, ustaz kata dia faham. Apa sahaja tak terangkan maksudnya? Ataupun ustaz tu sendiri tak faham? Allah Alam lah. Kalau dia kata dia faham, kenapa tak terangkan? Kena terangkan ke? Lah, orang yang dengar ni bukan tahu apa pun. Kena terangkan lah. Ya ke? Macam tu. Kadang-kadang mungkin dia tahu, dia tak sangka orang fikir gitu. Yang paling bimbang, takut dia pun fikir macam tu juga. Alahai. Masalah. Bila dia kata, bukti Allah sayang kepada kita, dia beri ujian kepada kita. Kalau kita nak tengok ayat ni, kalau kita faham, tak ada masalah langsung. Kalau kita nak tengok dari sudut akidah, memang masalah. Pertama, bukti Allah sayang, Allah bagi ujian. Seumpama Allah bagi ujian, lepas tu Allah tak tahu. Seumpama tu pertama. Allah bagi ujian sebab nak tengok bukti kita ni dapat lalu atau tidak. Maka rosak sifat ilmu Allah. Allah tak tahu ke? Habis tu, lepas Allah bagi ujian, Allah nak suruh kita buatlah ujian tadi. Suruh kita lalu ujian. Bila kita lalu ujian, siapa yang buat kita lalu ujian tu gagal ataupun berjaya? Kalau kita kata kita sendiri buat, rosak lagi sifat iradah. Allah juga yang lalukan ujian tu. Allah juga yang buat sama ada gagal ataupun tak gagal. Ujian tu Allah buat, Allah lalu semua Allah. Itu akidahnya. Tapi nak cakap, boleh cakap. Bukan tak boleh cakap. Tak salah. Ini cerita dengan orang awam. Orang mengaji, tak apa. Tak ada masalah langsung. Rosak pula sifat ilmu sebab Allah tak tahu. Rosak pula sifat iradah kalau nak ambil statement tu. Dia kata Allah bukti pula. Maknanya bila bukti, Allah dikeranakan dengan satu kerana. Rosak lagi sifat-sifat kesempurnaan. Itu kalau nak detailkan dari sudut akidah. Tapi cakap tak ada apa. Bukti Allah sayang pada kita, dia bagi ujian pada kita. Tak ada masalah langsung. Masalah apa? Tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Tapi kalau kita kata orang tak mengaji, dia kata bukti, maksudnya Allah tak tahu lagi. Sebab tu Allah perlukan bukti. Allah tak tahu lagi kita ni dapat lalu ataupun tak dapat lalu ujian yang Allah nak bagi. Allah tak tahu. Sebab tu Allah perlukan bukti. Jadi Allah bagi ujian. Bila Allah bagi ujian, kita dapat lalu. Bila kita dapat lalu, maka Allah sayang. Allah, macam mana tu? Mana Allah tak tahu? Bila Allah tak tahu, rosak sifat ilmu. Kemudian Allah nak buat sesuatu kerana. Allah buat kerana kan? Allah buat ujian kerana sayang. Kerana, dikeranakan dengan satu kerana. Padahal, kun fayakun. Masuk kun fayakun tu Allah buat tak ada kerana-kerana. Tak ada kerana-kerana. Allah buat, nak buat dia buat. Tak ada kerana. Kerana hamba. Tak ada. Itu akidahnya. Cakap tak apa. Cakap-cakaplah. Allah buat alam kerana. Allah buat lembu kerana nak bagi kau makan. Kau duk makan chicken chop sebab tu. Allah buat ayam, kau suka makan chicken chop. Itu cakap, tak apa. Tapi kalau kita akidah, maknanya Allah buat kerana kita. Maknanya Allah telah terikat dengan kita. Mana istighna iftiqar.
Mana sifat-sifat kesempurnaan Allah rosak habis. Bukan maksud tu. Aku tak maksud tu lah. Maksudnya kita nak cakap di mulut hidup zahirnya begitulah. Allah buat, kita rasa Allah buat lembu, Allah buat ayam sebab Allah nak bagi kita makan nikmat-nikmat makan tu. Tak apa, no problem. Jangan salah pula cakap gitu. Cuma kesan daripada cakap macam tu kepada orang yang tak belajar, yang tak peduli langsung dekat bab tauhid, dia akan salah faham sendiri. Tu je. Sebab tu ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Tapi tak berdosa cakap gitu. Tak dosa. Kalau tiba-tiba ustaz tu kata syurga neraka semua Allah dah tentukan untuk kita semua, nganga semua yang tak belajar, itulah. Kat situ pun dah tenganga. Dia pelik pula. Allah dah tentukan syurga neraka. Dia mulalah keluar bayi tu lain ni. Biasanya orang tak mengaji je gitu. Jadi sebab tu bahaya. Boleh ke kalau kita cakap kita hidup atas perjalanan takdir? Boleh. Boleh je. Sebab memang kita hidup ni dengan takdir Allah ke takdir setan? Takdir Allah lah. Boleh. Tak ada masalah. Kat sini tak ada masalah. Kita hidup atas perjalanan Allah, tak ada masalah. Ini tak menimbulkan waham, tak menimbulkan suas-suas apa, tak menimbulkan apa. Okey aja ayat ni. Cuma ayat-ayat tadi tu lah. Ayat-ayat lain. Jadi jangan kata kita tak boleh bercakap pula sampai macam tu, tak boleh bercakap semua. Macam mana kita bercakap apa yang lain-lain lah. Air membasahkan, api membakar. Boleh cakap. Boleh je cakap. Bila tak mengaji tu. Sebab ada orang kata setan. Sebab tu cakap setan bawah. Sebab ada orang kata setan. Sebab engkau buat jahat ni sebab setan. Kita bincang akidah. Kenapa engkau buat jahat ni? Cerita akidah ni. Ni bukan cerita cakap mulut. Cakap mulut boleh je. Sebab ada orang kata setan lah. Kata setan. Bukan Allah. Bukan. Yang buat ni siapa ni? Yang menggerakkan, yang membenarkan, yang mengizinkan. Apa ni? Siapa? Setan buat. Bukan Allah. Bukan. Setan yang buat. Dia salahkan setan. Ada orang dia kata diri dia. Itu Mu'tazilah. Yang buat jahat ni diri sendiri. Bukan Allah. Ini akidah. Ini akidah. Tapi pegang. Akidah tu maksud pegang. Semua Allah buat. Tapi cakap, dia ada masalah lain pula. Dia ada masalah adab. Adab bercakap tak boleh kata Allah yang takdir kan. Itu masalah nanti dulu. Bab lain. Cuma kita cerita ni, bab pegangan. Cakap boleh, yang pegang tu kena betul. Iyalah. Cakap boleh, yang pegang betul. Bila kata boleh, boleh banyak jenis. Boleh banyak jenis. Ada boleh tu wajib. Ada boleh tu sunat. Ada boleh tu harus. Okey. Ada boleh tu makruh. Semua boleh. Kalau boleh wajib, tak mungkin lah boleh wajib kot. Boleh tu sunat. Tak digalakkan cakap macam tu walaupun boleh. Sebab dia bukan sunat. Harus. Harus kalau dalam kawasan orang belajar. Cakap gitu. Makruh. Makruh kalau cakap dengan orang tak belajar. Sebab apa makruh? Tapi boleh. Boleh. Makruh kan boleh. Sebab orang tu akan salah faham. Kau tak nak terangkan. Gitu lah. Kalau terangkan tak apa. Kerana kita bukan cakap tentang sekadar hukum boleh tak boleh. Kita campur satu unsur lagi, satu isu lagi, iaitu kesan daripada cakap yang boleh tadi, kesan daripada tu masyarakat kita. Dia masuk unsur tu sekali. Kalau tak masuk masyarakat kita, cakap boleh, tak ada masalah. Cakaplah nak cakap apa pun, janji pegangan tu betul. Cakaplah Allah sayang, Allah marah, boleh cakap apa-apa. Boleh cakap macam mana pun. Boleh cakap, tak ada masalah, cakaplah. Cakaplah. Itu dari segi tak masuk isu masyarakat kita. Sebab memang betul. Si Aziz bimbang juga takut orang salah faham, main kerat-kerat video. Kalau hukum asal, isnad majazi, majas aqli, nak cakap boleh. Allah sayang, Allah apa semua boleh. Boleh cakap. No problem. Kudrah Allah, boleh. Boleh cakap, kudrah Allah. Nak cakap Allah sayang, boleh. Allah muka, Allah marah, semua boleh. Allah kesian, boleh. Semua boleh. Sebab pegangan betul. Pegangan betul, cakap aja. Kita masuk satu lagi unsur. Satu lagi isu. Masyarakat kita macam mana? Oh, masyarakat kita masalah. Itu jadi tak boleh balik. Jadi boleh tak boleh tu bukan tetap dah. Bila kita masuk masyarakat kita, oh jangan cakap macam tu lah. Bolehlah cakap macam tu. Kan dia sekadar kiasan.
sekadar metafora je. Boleh cakap macam tu. Memang boleh kalau kau tak masuk unsur-unsur kemasyarakatan apa yang berlaku dekat Malaysia. Kalau masuk unsur yang tu jadi tak boleh. Nampak dia punya tu. Faham tak? Jadi kalau kata ada ustaz kata bolehlah cakap macam tu, boleh mutlak. Betul lah. Sebab dia tak masuk apa yang terjadi sekarang dekat budak-budak yang rambut pang, budak-budak yang rambut color berkarat, budak-budak tu maksud remaja lah, yang bercampur-campur, budak-budak yang seks bebas, budak yang tu tak masuk. Masuk mereka itu dan masuk orang yang pergi kerja balik kerja tak mengaji, dia jadi tak boleh cakap gini. Kalau masuk isu tu. Jadi jangan cakap macam ni. Kalau tak masuk isu tu memang boleh. Jadi takut salah faham kat situ. Memang kalau tanya ustaz, tanyalah mana ustaz. Dia kata boleh cakap. Jangan buat pelik. Apa tak boleh cakap? Air yang membasahkan bukan air basah. Tak boleh cakap gitu. Berdosa. Kena cakap Allah yang membasahkan, bukan air. Air tak bagi bekas. Mana? Cakap ajalah api membakar, air membasah. Jatuh tinggi sebab tinggi jadi sakit. Cakaplah je lah Allah sayang, Allah kasih, Allah muka, Allah marah. Cakap je lah sebab pegangan tu yang penting. Ia dipanggil isnad majazi. Maka dekat hati akidahnya betul. Kita nak hidup memang bercakap macam tu. Semua akan jawab gitu. Jangan salah faham. Semua akan jawab gitu. Kenapa? Bila kita mengaji malam ni tak boleh pula. Sebab jap. Tak boleh tu bila masuk kita fikir untuk anak cucu kita ataupun fikir yang telah berlaku sekarang. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh tu mungkin akan datang jadi boleh balik. Tak boleh kerana ada satu isu. Buktinya, pergi tanya budak-budak remaja. Masalahnya confident sangat ustaz ni. Dah tanya. Sebab tu confident. Pergi tanya. Kadang-kadang ustaz ni duduk dekat kursi empuk aja. Cubalah turun. Cubalah pergi masuk kedai mamak. Saya kalau kat Lembah Kelang mamak ajalah. Saya selalu lepak kedai mamak. Istilah lepak panggil kedai mamak. Kadang-kadang budak ramai kita duduk kat situ. Ustaz, imam. Orang panggil imam kat sana. Kedai. Makan. Hari ni open table. Tuan-tuan. Lepas tu kita cakap hoha. Cakap dengan dia itu gini. Cerita pasal dia punya media sosial ini. Terselit sikit tanya. Semua salah faham. Salah faham. Jadi lepas kita dah tahu macam tu, kita tak bolehlah cakap macam tu. Makruh tapi jangan cakap gitu. Macam itulah. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa. Okay, habis kat situ Tuhan sahaja yang memberi kuasa lah. Penat dah. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa. Menjadikan dan mentiadakan. Wallahu a'lam. Esok ada baca. Sebelum ni ada terjumpa orang cakap tak terbaca. Sorry. Kita merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah yang terbaik. Ini ayat Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini ayat Quran. Ini bukan orang cakap. Ini ayat Quran. Jadi ayat Quran, orang cakap macam ni tanpa sedar dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, tak boleh kata gitu sebab ni ayat Quran. Tak boleh kata gitu sebab dia ayat Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat Quran. Surah apa? Lupa dah. Allah merancang, kita merancang. Perancangan Allah yang sempurna lah. Yang hebat. Jadi orang cakap macam ni tanpa sedar dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, tak boleh kata gitu. Tak boleh kata dia telah menyamakan dengan makhluk. Dia pegang macam mana? Akidah dia macam mana? Akidah dia memang macam itulah. Kita merancang, ada rancangan kita. Allah pun rancang juga. Kita lawan dengan Allah. Tapi Allah power, rancang Allah power. Maka Allah menang, kita kalah. Kalau macam tu memang berdosa lah. Macam tu memang berdosa lah. Sebab kita faham macam kita dengan orang. Aku ada orang, kawan-kawan, 2 orang. Aku rancang, dia pun rancang. Tapi aku IQ power. Aku rancang sekali, aku menang. Aku menang sebab aku power rancang. Kawan aku kalah. Tapi dia rancang juga. Kalau kita faham Allah gitu, memang tak boleh lah.
Tapi ada maksud lain, maksud wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kita merancang. Maksudnya Allah merancang, kita merancang. Hakikatnya perancangan Allah yang sempurna dengan maksud sebenarnya rancangan kita tu juga adalah rancangan Allah. Kita merancang, Allah merancang. Sesungguhnya perancangan Allah yang tersempurna, yang terlebih sempurna. Maka kita merancang, Allah merancang. Nampak je macam kita rancang. Hakikatnya Allah yang rancang, yang kita rancang. Yang kita rancang tu sebenarnya Allah yang rancang. Kemudian dan perancangan Allah terlebih sempurna. Maka perancangan Allah yang jadi, perancangan kita tak jadi. Yang perancangan kita tu sebenarnya Allah yang rancang juga. Allah rancang supaya tak jadi. Allah rancang perancangan yang tak jadi. Hak Allah belaka, ya. Allah buat satu perancangan yang sengaja Allah tak nak bagi jadi. Dia letak dekat makhluk. Kita pun rancang, konon-konon macam kita rancang. Dan kemudian Allah rancang yang memang nak bagi jadi. Maka kita rasa macam kita rancang. Sedangkan itu Allah yang rancang. Dan Allah tahu memang tak nak bagi jadi pun. Rancangan yang tak berkesan. Kemudian Allah rancang. Rancang Allah tu juga. Rancang Allah tu, Allah buat juga rancang tu. Yang ni nak bagi jadi. Maka bila berlaku, Allah, aku punya rancang tak jadi, hebat Allah, perancangan Allah habis sempurna. Perancangan yang tak jadi itu pun Allah. Yang takdirkan Allah yang buat dengan ilmu Allah dan sebagainya. Hatta kita bercakap ni pun Allah yang atur. Ya. Yang kita kata Allah Maha Perancang ni, mereka merancang, Allah merancang. Hakikatnya Allah, perancangan Allah yang sempurna. Yang cakap ni pun Allah yang rancang dan Allah yang belaka. Tak boleh. Yang saya duk bagi tahu yang Allah merancang ni pun Allah yang rancang. Yang berkata Allah yang rancang, yang mana Allah rancang pun Allah rancang. Cakap lagi sampai habis tak habis-habis. Semua Allah belaka. Semualah. Semua. Habis. Kemah molek. Memang kena kemah lah benda ni. Kemah lah. Esok kita sambung bab haid. Ya, esok. Tangguh dulu Allah, kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawat subhanallah. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.